الرجال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan, perempuan, ayah, ibu, para hadirin sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Syukur Alhamdulillah pada pagi ini dapat kita bersama-sama untuk meneruskan sambungan kisah Abu Zar Al-Ghifari, muka surat 96. Kita skip terus ke situ, perenggan yang di atas sekali. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Sepanjang hayatnya, dengan sekuat tenaga, Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an memikul panji dan prinsip-prinsip utama yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya. Kedua tu merujuk pada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar yang menggantikan Nabi, khalifah lah. Ibarat ia menjadi tiang bagi orang yang berjaya menjaga amanah. Kerana itu ianya dijadikan guru utama bagi menghindarkan diri dari godaan dan tipu daya jawatan serta harta kekayaan. Pada suatu hari, ia menerima tawaran berupa satu jawatan sebagai amir, yakni gubernur di Iraq. Katanya, demi Allah, tuan-tuan tidak akan dapat memancingku dengan dunia itu untuk selama-lamanya. Suatu hari, Abu Zar pernah ditawarkan jawatan sebagai amir. Amir huruf alif lah, amir. Kalau huruf ain ada makna juga, amir, orang yang mengimarahkan. Amir, ini amir, amirul mukminin, ataupun gubernur di Iraq. Apa jawapan Abu Zar? Demi Allah, tuan-tuan tidak akan dapat memancingku dengan dunia itu untuk selama-lamanya. Okey. Jawapan yang diberi oleh Abu Zar itu ada beberapa tafsiran yang boleh kita cuba fahami. Pertama, Abu Zar menolak jawatan amir, kerana mungkin barangkali beliau telah pun menghidu. Jawatan yang nak diberi kepada Abu Zar itu adalah untuk tujuan supaya Abu Zar jangan terlampau lantang. Kita dah baca sebelum ni, karakter Abu Zar ni sangat lantang, sangat berani, dan dia tak boleh tengok adanya sebarang kemungkaran, kezaliman atau kebatilan. Dia mesti tegur, walaupun sahabat baik dia sendiri. Jadi diorang tawarkan jawatan kepada Abu Zar dengan harapan bila dah ada jawatan nanti sengaplah kan. Sengaplah, tak apa nak bunyi sangat. Kalau bunyi-bunyi kan, tarik balik jawatan. Dah dapat habuan dunia, dah dapat allowance dan seumpama. Maka Abu Zar kata, kamu tidak dapat memancingku dengan dunia itu untuk selama-lamanya. Itu satu sudut. Satu sudut yang lain, Abu Zar sendiri pernah ketika hayat Nabi SAW masih hidup, meminta jawatan. Meminta Nabi melantik beliau untuk satu-satu urusan. Maka Nabi kata, kamu wahai Abu Zar seorang yang lemah kan. Kamu seorang yang lemah.
Lemah di situ, lemah dalam selok-belok pentadbiran. Kamu ada keberanian, kamu ada kepetahan berceramah, kamu boleh membakar semangat, kamu seorang mubalik yang hebat, berdakwah satu kampung masuk Islam. Tapi belum tentu kalau diberi jawatan, kamu boleh jadi seorang pentadbir yang baik. Sebab tu Nabi kata, kamu lemah dalam bab tu. Bidang kamu dakwah ya. Dan disitulah dalam hadis Nabi kata, innaha amanatun wa innaha yaumul qiyamah khizyun wa nadamah. Ya, memegang satu jawatan ini satu amanah yang berat. Innaha amanatun, dan ramai orang yang akan jadi menyesal di akhirat nanti, kata Nabi, dengan sebab jawatan tu. Kat dunia gah lah, seronok lah. Ya. Illa man akhadaha bihaqqiha, kecuali orang yang betul-betul komit dengan amanah tersebut. Illa, Nabi kata, kecuali orang yang betul-betul menjalankan, memikul amanah itu dengan penuh keimanan, penuh ketakwaan, dengan penuh kesedaran. Okey, baik. Okey, habis ya. Pada hari yang lain pula, seorang sahabat melihatnya memakai jubah yang agak usang lah, jubah yang dah lama. Maka kata sahabat yang nampak tu, bukankah tuan mempunyai baju yang lain ataupun jubah yang lain? Beberapa hari yang lalu saya melihat tuan ada mempunyai 2 helai baju yang baru. Jawab Abu Dzar, wahai putera saudaraku, kedua itu telah kuberikan kepada orang yang lebih memerlukan. Betul. Memang beberapa hari lalu kamu tengok aku ada 2 baju yang baru. Tetapi baju yang baru itu telah aku infakkan, aku berikan kepada mereka-mereka yang lebih memerlukan. Lalu kata sahabat ni tadi, demi Allah, tuan juga memerlukan. Tuan juga memerlukan. Abu Dzar menjawab, ampunilah ya Allah. Maknanya Abu Dzar beristighfar lah, astagfirullah. Kalau endon disebut astaga lah. Ibaratnya begitu kan. Astagfirullah. Engkau terlalu membesarkan dunia. Tu jawapan Abu Dzar kan. Kamu ni terlalu membesarkan dunia. Tidakkah engkau lihat burdah yang aku pakai ini? Dan aku mempunyai satu lagi untuk solat Jumaat. Dan aku mempunyai seekor kambing untuk diperah susunya. Dan seekor keldai untuk ditunggang. Nikmat apa lagi yang lebih besar dari yang kita miliki ini? Okey, baik. Habis ya. Itu juga antara karakter. Kita boleh nampaklah watak. Kalau kita nak sebut zuhud, ataupun ada satu lagi istilah dipanggil ithar kan. Ithar. Alif ya sa. Alif ra. Ini pun payah juga nak buat ni. Ithar ni mengutamakan orang lain. Kita pun perlu, tapi kita tengok ada orang lagi perlu, kita bagi kat dia. Hak ni payah Ithar dalam surah apa tu? Hujurat ke apa ada sebut cerita tu. Ya. Okey. Pada suatu hari, ini ada, maknanya muka surat ni ada banyak babak lah, yang dipetik-petik sikit-sikit. Pada suatu hari, ia ni Abu Dzar duduk menyampaikan sebuah hadis. Bahasa mudahnya menyampaikan kuliah lah, menyampaikan kuliah ataupun tazkirah. Hadis yang dibacanya itu bermaksud, aku diberi wasiat oleh junjunganku ni Nabi lah, dengan 7 perkara. Jadi Abu Dzar berkongsi dengan para hadirin ketika itu bahawa Nabi SAW telah mewasiatkan kepada aku 7 perkara.
Pertama, disuruhnya aku agar berbelas kasihan terhadap orang miskin. Ini Nabi pesan ni. Sekaligus pesan kat kita lah. Bukan Abu Zar seorang je. Untuk kita semua. Disuruhnya aku agar berbelas kasihan, simpati, prihatin, cakna terhadap golongan fakir miskin. Dan mendekatkan diri kepada mereka. Kepada mereka. Ini tambah-tambah kita nak masuk Ramadan kan. Masya Allah. Bulan Ramadan lagilah besar pahala kalau dapat kita bantu ringankan golongan-golongan fakir. Yang kadang-kadang dia orang pun terfikir nak makan apa, nak berbuka apa, nak bersahur apa. Baru ni saya dapat satu lagi senarai di taman saya lah, Taman Botani. Kalau ada yang setakat sebelum ni 26 lah senarai asnaf yang ada di tangan kita. Itu hak baru datang pula. Yang baru datang ni agak sedih juga kisahnya. 5 beradik. Maknya meninggal. Maknya mu'allaf, orang Bidayuh. Masuk Islam meninggal. Ayahnya lari tinggalkan 5 beradik ni. Lari balik ke Terengganu. Lari tu sebab diburu oleh geng-geng Along ni. Jadi kita terpaksa bawa bawah jagaan lah 5 beradik. Semua perempuan. Kakak yang paling sulung 24. Kerja dekat Aeon Stesen 18 tu. Sebab kumpulan-kumpulan ataupun golongan-golongan macam ni, kalau kita tak dekati, kita tak jaga kebajikannya, yang masalahnya nanti puak-puak Kristian itulah datang. Itu yang kita risau sangat. Sebab tu Nabi pesan berbelas kasihan terhadap orang miskin dan mendekatkan diri kepada mereka. Itu satu. Disuruhnya aku melihat orang yang berada di bawahku dan bukan orang yang berada di atasku. Di bawah ni mana orang yang lebih susah kan? Dah tentu akan ada je orang yang lebih susah pada kita. Jangan tengok orang senang. Kalau kita tengok orang senang, susah nak bersyukur. Semedang rasa tak cukup je kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lebih senang. Tapi kalau kita tengok orang susah, maka automatik lidah tu ringan je nak menyebut Alhamdulillah ya Allah, syukur. Nikmat yang Allah beri pada kita banyak sebenarnya. Disuruhnya aku agar tidak meminta sesuatu kepada orang lain. Maknanya jangan mudah meminta-minta. Kecuali betul-betul perlu dan pada hak dia. Disuruhnya aku agar, mana tadi? Mengatakan yang hak walaupun pahit. Tu Nabi dah pesan macam tu kan. Qulil haq walau kana murran. Itu kata-kata yang popular lah. Qulil haq, bercakap benarlah, walau kana murran, sekalipun ianya pahit. Disuruhnya aku agar dalam menjalankan agama Allah, melaksanakan agama Allah, ataupun boleh juga menyebarkan, menyampaikan agama Allah, tidak takut akan celaan manusia. Lau matala jangan takut celaan manusia, tohmahan manusia ataupun apa jua bentuk-bentuk rintangan lah, dalam menyebarkan dakwah. Dan akhir sekali, disuruhnya aku, kata Abu Zar, Nabi suruh apa? Agar memperbanyakkan menyebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada 6. Yang mula tu dia pecah 2, hak miskin tu. Berbelas kasih 1, lepas tu mendekatkan diri dengan golongan miskin. Kat situ dia pecah 2 tu.
Maknanya berbelas kasih, ada rasa simpati. Lepas tu kita bergaul dengan dia orang, selalu ambil tahu. Ya. Jadi ada 7 wasiat Nabi kepada Abu Zar Al-Ghifari sekaligus kepada seluruh umat baginda. Yang last tu memperbanyakkan zikir lah, la haula wala quwata illa billah. Dalam singkatannya disebut hauqalah kan. Hauqalah, nama pendeknya dipanggil hauqalah. Kalau Allahu Akbar tu kita sebut takbir kan. Alhamdulillah kita sebut tahmid. Kalau la haula wala ni panggil hauqalah. Ya. Dia macam kita sebut tadi lah, asasnya Nabi pernah pesan kat dia. Dia pernah minta jawatan. Memang ada hadis Abu Zar minta jawatan, ya Rasulullah lantiklah aku. Nabi tak bagi. Sebab Nabi kata kamu lemah dalam itu. Ya, kita pun tak pastilah apa maksud Nabi kan. Macam saya sebut tadi lah, ada orang yang mungkin hebat dalam penyampaian ceramah kuliah, tapi belum tentu bagus dari sudut pentadbiran. Ya. Ataupun kalau dia mentadbir pun pentadbirannya agak keras. Dia kan jenis terlampau keras. Ya, kita ni kadang-kadang perlu keras, kadang-kadang perlu budi bicara. Dia straight je. Dia tak reti nak budi bicara tu agak kurang. Ya. Dipegang pada wasiat Nabi, pesanan Nabi. Bila dia minta tawaran jawatan, dekat jangan. Jadi dia pegang pada mungkin itu juga. Ayat yang digunakan. Nanti kalau tengok sini, dia cakap, aku tidak akan terima saya dunia itu selama-lamanya. Mungkin juga. Mungkin dia pegang Nabi cakap tu kan, kamu lemah, selama-lamanya dia tak ni kan. Dia dalam bab jawatan ni panjanglah ceritanya, kita kena buka kitab Ahkam Sultaniyah Imam Mawardi kan. Di situ macam-macam lah perbahasan. Ada ketika memang perlu kita minta jawatan. Ada ketika kita kena rebut. Macam dibawalah dalil kisah Nabi Yusuf dalam surah Yusuf kan. Nabi Yusuf minta. Selepas dia keluar penjara tu, lantiklah aku khazainil ard. Kan? Inni hafizun alim. Apa itu adalah kriteria dia. Ya. Kalau kita biar orang lain pegang jawatan, contoh pegang duit, yang kita tahu dia ni terdedah kepada rasuah ataupun dah ada track record yang buruk dulu, pernah menyeleweng, jadi kita kena ambil jawatan tu. Lagi kalau dia pegang hancur kan, habis duit orang. Misalnya begitu. Bukan kita rebut jawatan tu sebab gila jawatan kan. Dia ikut kemampuan lah. Ya. Oh. Kita boleh bagi macam ni lah, nak senang faham ya. La haula ni kalau Nabi sendiri pernah tanya Muaz kan. Nabi kata, wahai Muaz, kamu tahu tak apa makna ni? Muaz kata tak tahulah. Lalu Nabi beri pencerahan, la haula dia merujuk kepada kita ni tak ada kekuatan menolak maksiat.
Keliling kita ni terdedah dengan maksiat kan. Dalam handphone kita tu macam-macam ada. Aurat orang lah, apalah itu ini. Kita ni Allah lemahnya. Nafsu kita ni Allah. Jadi kita tak ada kekuatan nak menolak maksiat. Itu tafsiran dia. Bila wala quwwah, sama juga sebenarnya. Cuma yang ni tak ada kekuatan untuk kerjakan taat. Untuk mengerjakan ketaatan. Satu benda maksiat, satu lagi taat. Pun kita sebenarnya tak mampu. Illa kecuali dengan bimbingan Allah, pertolongan Allah, lorongan Allah, kekuatan Allah. Ada di situ. Jadi bila kita sebut la haula wala quwata illa billah, ya Allah, aku ni tak ada kekuatan untuk menolak maksiat. Itu satu. Ataupun maksiat yang orang buat, kita tak mampu nak cegah, kita lemahnya ya Allah. Kuasa pun tak ada, nak menasihat pun kadang-kadang tak berani. Boleh benci dalam hati je lah. Kan? Boleh juga begitu. La haula wala quwwah, dan tidak ada untuk mengerjakan ketaatan. Sebab tu bila kita dengar azan kan, hayya 'alas solah, mari semayang, kita jawab lah. Kita ni hakikatnya tak kuat untuk datang menyahut seruan hayya 'alas solah, pergi semayang berjemaah, melainkan alhamdulillah, syukur Allah bagi sikit kekuatan. Yang kekuah tu bukan kekuatan fizikal kan. Kalau nak kira kekuatan fizikal, anak-anak muda kita lagi sadu-sadu, lagi hebat, tapi tak boleh juga datang masjid, tak boleh datang hadir majlis ilmu. Jadi kekuatan itu lebih kepada kekuatan rohani, ya, kekuatan jiwa. Ya, tutup gate boleh, tak ada masalah, elok tu boleh. Kita tutup gate tu, kita buat asbab musabab kan. Ya Allah, aku ni nak menghalang pencuri masuk, aku tak mampu. Kalau dia masuk, dia masuk juga, melainkan dengan izin kau lindunglah ya Allah. Dia banyaklah kita boleh guna pakai tu, ya. Okey. Sambung. Sesungguhnya ia hidup menjalani wasiat itu. Abu Zar ni dia hidup betul-betul pegang 7 wasiat Nabi tu, ya, dan di tempatnya pula corak hidupnya sesuai dengan wasiat itu, hingga ia pun menjadi hati nurani masyarakat dari umat dan bangsanya. Berkata Imam Sayyidina Ali, ini Sayyidina Ali sendiri komen, ya, tentang Abu Zar. Dia kata apa? Tidak seorang pun tinggal sekarang ini yang tidak mempedulikan celaan orang dalam menegakkan agama Allah kecuali Abu Zar. Maknanya dia sangat terkehadapan lah. Dia sangat terkehadapan. Dia tak peduli. Maknanya kalau kita yang saya skip tu tuan-tuan cuba baca, tengok dia punya karakter dia. Muawiyah dia tegur, Sayyidina Osman dia tegur, tu semua sahabat-sahabat baik, tapi dia tegur. Bila ada dia rasa tak kena je, dia akan sampai Sayyidina Osman terpaksa bagi kata dua kat dia, suruh dia beruzlah. Ibarat macam itulah bahasa mudah saya olahnya. Kamu kena beruzlah. Maknanya tak nak dah ada campur tangan. Sayyidina Osman arahkan begitu. Dan bila Sayyidina Osman arahkan Abu Zar supaya beruzlah, adalah kaki-kaki jarum ni datang jumpa Abu Zar. Dia kata, kamu takkan nak ikut Sayyidina Osman? Kamu kan jenis kaki lawan. Oh, ada yang jenis nak bakar dia kan. Batu api. Ya, batu api. Jadi tapi Abu Zar punya jawapan cantik, ya. Abu Zar dia kata apa? Demi Allah, kalau nak tengok sikit lah, yang ada kitab buka muka surat 94 ke belakang, ya. 94 tu, tengok perenggan tengah-tengah yang kecil dia punya tulisan tu, yang macam sengit dia kan. Demi Allah tu, nampak tak? Kita baca situ sikit lah. Muka surat 94, perenggan tengah, yang tulisan dia macam nyengit sikit kan, kecil pula. Demi Allah, seandainya Osman hendak menyalibku
di tiang kayu yang tinggi atau di atas bukit sekalipun, tentulah aku dengar titahnya dan aku taat. Kaki jarum batu api tadi kata lawan Osman, pedulikan, kamu kan memang jenis lawan. Tapi tengok, ini walak, dipanggil walak. Walak ya. Abu Zar kata, kalau Osman nak salib aku pun aku terima. Aku tak lawan. Sebab dia khalifah. Tu tengok hebat ya. Dan aku bersabar dan sedarkan dirimu, dan saya berasa bahawa demikian adalah yang sebaik-baik bagiku. Dan seandainya ia menyuruh aku, kata, kalaulah Osman menyuruh aku berkelana dan mengembara dari satu hujung ke hujung dunia ataupun pergi jauh sangat-sangat, tentulah akan saya dengar dengan taat. Saya bersabar dan menahan diri, dan saya berasa bahawa yang demikian itu adalah yang sebaik-baik bagiku. Sebab tu dia lepas tu dia mengasingkan diri. Dia dah berlaku konflik tu dengan Muawiyah, tapi dia tegur. Dia rasa macam ada benda tak kena, dia tegur. Mungkin cara tegur tu dengan karakter dia tu keras kan. Ya, lepas tu biasalah bila kita tegur kawan baik ni kan, jadi serba salah kan. Nak tegur kawan baik, tak tegur kan kemungkaran depan mata Allah kan, susah hati kita. Macam adik-beradik lah. Adik-beradik kita nak tegur kan, dia jadi macam tu. Tapi tu Sayyidina Ali kata, tak ada orang yang hidup sekarang ni yang berani menegur dan dia tak peduli orang nak kata apa kat dia, melainkan Abu Zar, kata Sayyidina Ali. Jadi akhirnya Abu Zar bawa diri lah. Itu arahan Sayyidina Osman. Dan dia akur. Osman khalifah, dia mengambil maslahah lah. Ya, dia pertimbangkan masalah. Tak adalah kata dia buka parti baru pula lawan Osman, tak ada. Dia walak. Walaupun dia keras, dia tak setuju dengan Osman, dia tak setuju dengan Muawiyah, tapi dia tak. Dia faham penyatuan itu lebih penting. Tak apalah, aku tak ada, tak apa, depa teruskan. Mungkin banyak lagi manfaat yang ada. Dia fikir ke situ. Ya. Bagi saya karakter ini akan ada sampai bila-bila. Kan, dia melengkapi macam